Baik, kita tengok hadis yang ke-64, muka surat 293. Tajuk dia ialah jangan bergopoh gapah. Dalam bahasa yang lain kita boleh sebut juga jangan terburu-buru. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Kegopohan itu adalah daripada syaitan. Selain daripada itu, kita mengamalkan juga sebagaimana pesan Nabi apabila nak turun atau singgah satu-satu tempat, kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Lagi juga kita boleh baca sebagaimana riwayat daripada hadis Al-Baihaqi. Kata Nabi, Allahumma inni as'alukal afiyah fi dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiah di dunia dan juga akhirat. Afiah bukan hanya sekadar sihat, tetapi afiah ialah perlindungan, keberkatan dan kesian Allah kepada kita. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dunya wal akhirah. Asal nama dia bukan Sahal, Sin, Ha, Lam. Sahal ni memberi maksud kepada mudah dan senang. Asal nama dia ialah Huzun ataupun Hazan. Ha, Zai, Nun. Membawa maksud kepada sedih. Apabila dia bertemu dengan Nabi, Nabi tanya nama apa dan dia habaq nama dia Hazan, maka Nabi tukar kepada Sahal. Maka demikianlah tuan-tuan, nama-nama yang tak elok ni elok tukar kepada nama yang membawa maksud yang elok. Kerana nama ini akan dipanggil di hadapan Allah apabila berada di mahsyar. Maka eloklah nama itu nama yang memberi maksud yang baik. Tapi ustaz, kami ni dah umur dah lebih dah 60-an, 70-an. Nama pun tak tahu apa maksud. Yang tu tak apalah. Dan kita berharap nama yang kita ada ni ialah nama yang baik. Tapi kalau jelas nama ni nama tak elok lah. Memang tak elok. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu, Arab Melayu ni memang tak elok. Eloklah kita tukar nama yang lebih baik. Satu hari, ada satu orang ni dia nak belajar ilmu, nak mengaji. Maka dia tinggalkan isteri dia dan dia belajar. Sampai di rumah guru dia hanya ajak dengan 3 perkara. Dan 3 perkara ni bila hang balik, maka hang perlu beramal dan hang hayati. Apa 3 perkara itu? 3 perkara itu kata guru ni, ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Ittaqillah maksudnya bertakwalah pada Allah. Guru dia ni, habaq hang ni nak belajar dengan aku, pertama ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Yang kedua wasbir, sabar banyak-banyak. Yang ketiga wala tasta'jil, jangan hang tergopoh gapah. Sentiasalah satu hamba itu mustajab doa dia. Selagi mana ada 3 benda Nabi habaq. Allah akan memberikan kemustajaban doa selagi mana ada 3 benda. Pertama, malam yada'i bi ismin, selagi mana dia tinggalkan dosa. Jika satu hamba tinggalkan dosa,
maka ketahuilah Allah akan mustajabkan doa. Mustahil kita tinggal dosa, ustaz. Kita ni manusia. Bila buat dosa, segera kita istighfar. Wasari'u ila maghfiratin. Segera dia mendapatkan keampunan. Yang kedua, tuan-tuan, kata Nabi, au qati'atir rahmin. Doa ni akan Allah mustajab kalaulah dia dapat tinggalkan memutuskan silaturrahim. Kalau dia dapat tinggal yang tu, Allah akan mustajabkan doa. Silaturrahim maksudnya ialah kita menghubungkan kerabat kita. Abang kita, adik-beradik kita, pak saudara kita. Kita tak potong silaturrahim atau memutuskan silaturrahim. Kata Nabi lagi, malam yastajil, selama mana doa tu akan mustajab, selagi mana hamba tu tak terburu-buru mau doa ni mustajab. Tapi masa doa, kita mestilah muqinan, yakin doa ni mustajab. Tetapi jangan sampai terburu-buru mengharap Allah Ta'ala bagi la tu juga. Dan kata Nabi lagi, qila ya Rasulullah mal isti'jal. Kata sahabah, ya Rasulullah, apa dia terburu-buru dalam doa ni? Qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi habaq sebagai jawapan, yaqulu qad da'autu. Satu orang dia kata, aku dah doa dah, Allah tak bagi. Qad da'autu, aku doa dah, Allah tak bagi. Falam ara yustajibu li, aku tak nampak pun Allah nak mustajabkan doaku. Fayastaghfiru inda zalik wa yad'u du'a. Kemudian dikata tak guna doa ni, lalu dia tinggalkan doa. Maka itulah termasuk orang yang terburu-buru dalam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat. Kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Dan kami mohon kepadamu amalan yang diterima. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Imam yang bertugas, Tuan Muazzin, pengerusi masjid bersama dengan jawatan kuasa, anak-anak qaryah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung kembali kuliah kita. Kita menggunakan kitab daripada Al-Lu'lu' lil Mu'minin, tulisan daripada Sahibus Samahah Dr. Zulkifli Al-Bakri YB Senator. Kita juga mendoakan beliau supaya Allah memberikan afiah dan kesihatan dan akhirnya boleh bertugas sebagaimana sedia kala. Demikianlah ujian, tuan-tuan, dan kita pun bimbang kerana kluster-kluster mutaakhir ini berada di sekeliling kita. Apa yang boleh kita buat selain daripada meraihkan sunnatullah. Meraihkan sunnatullah bermaksud kita taat kepada ulil amri dalam SOP. Umpamanya salat kita berjarak, antaranya lagi kita tidak
berada di tempat sesak dan seumpama dengannya, kita juga meraihkan syariatullah. Syariatullah ialah kita merujuk kepada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya jangan lupa kita membaca Bismillahillazi la yadurru sehinggalah akhir. 3 kali pagi, 3 kali petang. Selain daripada itu, kita mengamalkan juga sebagaimana pesan Nabi apabila nak turun atau singgah satu-satu tempat, kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Lagi juga kita boleh baca sebagaimana riwayat daripada hadis Al-Baihaqi. Kata Nabi, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiyah di dunia dan juga akhirat. Afiyah bukan hanya sekadar sihat, tetapi afiyah ialah perlindungan, keberkatan dan kesian Allah kepada kita. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, angka kes COVID terbaru hari ni berapa tuan-tuan? Semalam 400 lebih. Hari ni ada tengok tak? Saya tak dan nak tengok ni. Ratus juga no? 375, tinggi juga tu. Tapi kita terkejut juga yang awal-awal hari tu. Terkejut. Berapa? 800 lebih. Berapa ratus tu kita takut tuan-tuan. Sampai kesan dia, sekolah-sekolah pun kemerosotan kehadiran. Bukan hanya sekadar di negeri kita ataupun di daerah kita, di mana-mana pun ada kemerosotan. Tadi ni dah 2-3 hari dah di sekolah sebelah kami ni, sekolah Bukit Jana ni merosot. Satu kelas tu seorang. Satu kelas tu 2 orang. Ada satu kelas darjah 4 hanya kosong, tak ada orang. Tak salah budak dan tak salah ayah, memang bimbang. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kita dan Allah Ta'ala selamatkan kita insya-Allah. Manakala yang telah diuji dengan musibah ini, Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Tak kira bangsa apa, tak kira latar dia apa, Allah berikan kepadanya kesembuhan. Baik, kita tengok hadis yang ke-64, muka surat 293. Tajuk dia ialah jangan bergopoh gapah. Dalam bahasa yang lain kita boleh sebut juga jangan terburu-buru. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Kegopohan itu adalah daripada syaitan. Baik, kita tengok dulu siapakah perawi hadis di kalangan sahabah namanya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu. Nama penuh dia ni ialah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dia yakni Sahal dan pak dia nama As-Sa'ad juga merupakan sahabah Nabi. Asal nama dia bukan Sahal, Sin Ha Lam. Sahal ni memberi maksud kepada mudah dan senang. Asal nama dia ialah Huzun ataupun Hazan. Ha Zai Nun, membawa maksud kepada sedih. Apabila dia bertemu dengan Nabi, Nabi tanya nama apa dan dia habaq nama dia Hazan, maka Nabi tukar kepada Sahal.
Maka demikianlah tuan-tuan, nama-nama yang tak elok ni, elok tukar kepada nama yang membawa maksud yang elok. Kerana nama ini akan dipanggil di hadapan Allah apabila berada di mahsyar. Maka eloklah nama itu nama yang memberi maksud yang baik. Tapi ustaz, kami ni dah umur dah lebih dah 60-an, 70-an. Nama pun tak tahu apa maksud. Yang tu tak apalah. Dan kita berharap nama yang kita duk ada ni ialah nama yang baik. Tapi kalau jelas nama ni nama tak elok lah. Memang tak elok. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu, Arab Melayu ni memang tak elok. Eloklah kita tukar nama yang lebih baik. Dan dia ni digelar dengan panggilan Abul Abbas. Dan Arab ni memang suka dengan gelaran-gelaran. Dan dia digelarkan dengan gelaran Abul Abbas radhiyallahu anhu. Dan Abul Abbas ataupun Sahal bin Sa'ad ni satu budak yang pernah mengikuti satu perang dengan Nabi. Masa dia ikut perang ni, umur dia kecil lagi, belas tahun. Perang apa? Perang Tabuk. Perang Tabuk berlaku pada tahun ke-9 Hijrah pada bulan Rajab. Dan perang Tabuk ini adalah satu perang yang mana perang ni disebut sebagai Al-Asrah. Perang yang susah. Pasal apa susah? Susah sebab masa nak berlaku perang, musim panas. Panas dia panas melampau. Arab ni tuan-tuan, kalau panas, panas dia, ya Allah, sampai 50 darjah Celsius. Ada satu kawan, dia berkawan masa di universiti dengan satu kawan daripada Arab bahagian Teluk. Dia kata, panas di negara-negara Teluk ni sampai tahap bilik air pun kena pasang aircon. Tuan-tuan bayangkan. Kalau betul-betul panas, memang panas. Kalau letak benda-benda di atas dashboard kereta, silap gaya boleh cayak. Memang panas. Jadi perang Tabuk ni pada 9 Hijrah, masa tu musim panas. Dan pada masa tu juga adalah musim untuk menuai buah-buahan ni. Dan perjalanan daripada Madinah nak pi ke Tabuk punya jauh 700 km lebih. Jauh tak? Kalau kita nak pi ke hujung daripada negara kita ni, katalah ke Johor hujung, sampai di border daripada Singapura, sampai tak tuan-tuan 700? Tak sampai kan? Tak sampai. Ni 700 kilometer. Pula tu tak ada kenderaan. Maka Nabi SAW habaq kepada sekian sahabat-sahabat di Madinah. Kata Nabi, man jahaza jaishal asrah falahul jannah. Siapa-siapa yang boleh menyediakan perkakas dan persediaan perang Tabuk ataupun Al-Asrah, maka baginya syurga. Maka ramailah sahabat-sahabat yang bagi pembiayaan. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bagi semua harta dia. Antaranya ialah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia bukan saja bagi duit, dia juga bagi unta. Yang unta-unta semua dia bagi lengkap dengan alat di belakang dia. Kalau tuan-tuan tengok cerita Arab, dekat belakang unta tu dia macam ada rumah. Jadi setiap unta yang Uthman bagi, semua lengkap dengan rumah dan peralatan. Hadirin mukminin yang miskin, yang tak ada berapa ada duit, mereka bagi seorang segantang kurma. Ada yang bagi setengah gantang. Maksudnya nak juga habuan daripada jaminan Nabi. Siapa yang menyediakan peralatan untuk perang ni, bagi dia syurga. Bagi segantang, bagi setengah gantang. Susah tak susah perang ni tuan-tuan. Bayang tengok di pertengahan jalan bekai makan habis.
Yang ada boleh seorang satu dapat sebiji kurma. Masa tu tentera daripada pihak Nabi 30,000, 10,000 daripada 30,000 ni yang ada unta. Yang baki dia boleh jadi jalan kaki ataupun tukar-tukar. Sejam hang naik, sejam aku naik. Boleh jadi macam tu. Macam mana nak makan, tak ada bekalan makanan, mereka ambil kurma bekai hak seorang sebiji tu, duk kulum. Nak dapatkan manisan. Lepas tu, tolak dengan ayak supaya kenyang. Begitulah al-asrah dan begitulah susahnya. Dan salah seorang daripada 30,000 adalah yang kita maksudkan dengan Sahal bin Sa'ad As-Sa'di Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ni dia ni. Perang Tabuk ni perang antara Rom dengan pihak Nabi. Di bawah Rom tu ada satu kabilah Arab namanya Ghassan. Perang tu tak jadi. Bila Nabi dan tentera dah sampai di Tabuk, tentera Rom dan juga Ghassan tak mai, maka Nabi balik semula ke Madinah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, tu cerita pengalaman Sahal bin Sa'ad menyertai perang. Umur dia kecil ni. Baik. Dan Sahal bin Sa'ad ni tuan-tuan, dia meninggal tahun 88 Hijrah. Masa tu umur dia lebih-lebih kurang 100 tahun. Masa Nabi meninggal itu tuan-tuan, umur dia belah-belah je. Kira muda remaja je. Masa dia meninggal tahun 88 Hijrah, umur dia sekitar 100 tahun. Baik, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, tu sikit pengenalan sahabah di kalangan perawi hadis ni. Baik. Nabi menyebut al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalah ambil asal perkataan daripada ain, jim, lam. Ajal. Ajal ni boleh kita masuk dengan perkataan terburu-buru, gopoh. Apa lagi perkataan yang semakna dengan itu? Yang kita selalu sebut kalau dah sampai ajal, itu alif. Ajal. Ajal, nyawa. Tempoh, itu ajal. Yang ni ajal. Dia ada beza. Baik. Di dalam kitab Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari rahimahullah, satu hari ada satu orang ni dia nak belajar ilmu, nak mengaji. Maka dia tinggalkan isteri dia dan dia belajar. Sampai di rumah guru dia hanya ajak dengan 3 perkara. Dan 3 perkara ni bila hang balik, maka hang perlu beramal dan hang hayati. Apa 3 perkara itu? 3 perkara itu kata guru ni, ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Ittaqillah maksudnya bertakwalah pada Allah. Guru dia ni, hang ni nak belajar dengan aku, pertama ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Yang kedua wasbir, sabar banyak-banyak. Yang ketiga wala tasta'jil, jangan hang tergopoh gapah. Lepas habis pada hari tu pengajian dia dengan 3 benda ni, dia pun balik. Balik tuan-tuan, dia dapati di dalam rumah dia ada satu lelaki. Isteri dia ada, lelaki ni ada. Dia sudah mari satu perasaan marah, cemburu, dan dia mau ambil satu pedang dengan hasrat, dia mau bunuh lelaki ni. Bila dia nak masuk, dia patah balik. Dia teringat 3 perkataan yang guru dia ajak dan supaya dia implikasikan dalam hidup. Ketika mana dia duduk, tiba marah, dia nak pi, sehinggalah ulang 3 kali. Akhirnya dia masuk, dia tanya isteri dia, siapa laki ni? Dan isteri dia jawab, ini adik-beradik saya.
barulah terduduk laki ni. Kalau bukan kerana ingatan guru aku tadi, tentu laki ni telah aku bunuh. Maksudnya apa tuan-tuan? Penting tak isti'jal ataupun menjauhkan isti'jal? Penting. Menjauhkan sifat terburu-buru ni adalah suatu sifat yang penting supaya tak jadi kerosakan yang lebih besar lagi. Itu dibukukan ataupun cerita di dalam Adabul Mufrad. Baik. Kalau tuan-tuan tengok, apa lawan daripada al-ajal ataupun al-ajalah, lawan daripada dia. Ada satu hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi. Hadis dia lebih kurang. Nabi kata, at-ta'anni minallah wal-ajalah minasyaitan. At-ta'anni, alif lam ta, alif hamzah nun ya. At-ta'anni. At-ta'anni minallah, bertenang-tenang. Apa tuan-tuan bahasa yang boleh kita cari yang lebih tepat dalam bahasa Melayu ni? Lawan daripada gopoh apa? Bertenang lah. At-ta'anni, sifat dalam jiwa satu manusia ni, kalau dia boleh bertenang-tenang, sebenarnya sifat itu adalah sifat daripada Allah suruh. Manakala al-ajal ataupun al-ajalah, gopoh ni memang sah, ia adalah sifat yang dibisikkan oleh syaitan supaya akibat kesudahan daripada kegopohan itu akhirnya menemui kegagalan, kerosakan, kehancuran. At-ta'anni minallah wal-ajalah minasyaitan. Hadis riwayat daripada Al-Baihaqi. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tuan-tuan tengok di dalam Al-Quran, ada tak Allah Ta'ala sebut perkataan gopoh ni? Ataupun Allah Ta'ala sebut perkataan terburu-buru ni, ada tak? Ada. Di antaranya tuan-tuan boleh semak di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-37. Allah kata, khuliqal insanu min ajal. Dijadikan manusia daripada tabiat ajal, gopoh gapah. Manusia ni beberapa tabiat yang Allah jadikan kepadanya. Pertama, Quran kata manusia ni tabiat kejadian dia suka gopoh gapah. Kalau bawa kereta, mentang-mentang kereta baru, lampu kuning, lagi tekan pedal minyak supaya lepas. Sama, saya pun sama tuan-tuan, lagi-lagi kalau lambat. Ni nak punch card ni, sagi merah ni, lagi tekan. Ajal. Satu lagi Quran habaq, tabiat manusia ni ialah keluh kesah. Bila dia ditimpa dengan kesulitan, keluh kesah. Bila dia diuji dengan kesenangan, dia jadi kedekut. Ini tabiat manusia dijadikan. Dan Quran habaq, tabiat manusia dijadikan yang ketiga ialah dha'ifa, lemah. Kita ni lemah tuan-tuan. Kita tak tahu apa yang berlaku di kelilingi kita, sehingga kan ia boleh menjadikan penyakit. Kalau tak, takkanlah Presiden Amerika Trump tu dijangkiti juga dengan COVID-19. Dia tak kenal siapa virus ni. Dha'ifa, lemah. Ni tiga asas tabiat manusia ni: gopoh, keluh kesah dan lemah. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Anbiya, khuliqal insan min ajal. Dijadikan manusia daripada gopoh gapah. Saurikum ayati fala tasta'jilun.
aku akan perlihatkan kebesaranku, yakni azabku, fala tasta'jilun, maka janganlah engkau mahu segera didatangkan azab. Ini surah Al-Anbiya, Allah habaq. Manusia memang macam tu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, pertama, tabiat manusia ni kalau nak sesuatu dia nak cepat. Kalau boleh nak hari-hari ni juga. Tanam pokok durian musangking dan oci, kalau boleh esok tu berbuah dah. Ajal. Dan kalau mukmin, kata sebahagian ahli tafsir, mukmin kalau boleh azab yang Allah nak turun pada golongan kafirin ni, kalau boleh nak segera. Kita tengok satu orang dia sembah berhala, kita tengok satu orang dia buat benda-benda yang menyesatkan. Dalam hati ni kalau boleh satu gunung mau timpa kepala dia, kalau boleh cepat dan hari ni. Ini ajal. Sedangkan patut-patut satu mukmin bila tengok macam tu, dia usaha nak dakwah dan dia doa supaya kembali kepada fitrah. Manakala golongan kafirin, kalau boleh dia cabak Tuhan. Mana-mana yang kata Tuhan ni boleh bagi azab mana, mai timpalah. Ini pula tabiat orang-orang kafir, supaya ditunjukkan azab secepat mungkin. Sebagaimana berlaku kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan, dia kata, Allahumma in kana Muhammad sadiqan. Kalaulah benar Muhammad ini benar. Kalaulah sungguh Muhammad ni betul, kata Abu Jahal, apakah Quran ini yang didatangkan, adakah daripadamu ataupun rekaan dia? Kalaulah betul Muhammad ni bawa Quran, mai timpa satu hujan batu atas kepala aku. Abu Jahal, jangan tunggu lagi, mai timpalah yang namanya hujan batu atas kepala aku. Allahu Akbar. Tu Abu Jahal. Tuan-tuan, dia minta hujan daripada batu. Dan tuan-tuan tengok, ada satu fenomena dulu, beberapa tahun yang lepas, hujan ayak ketui. Bukan hujan batu kerikil, hujan ayak ketui di Arab Saudi. Habis cermin kereta pecah, bumbung pun bocor. Itu baru hujan ayak ketui. Kalau hujan batu kerikil, tuan-tuan, macam mana? Allah lari bercempera kita. Abu Jahal kata, mai bawa hujan kalau Quran ini adalah kebenaran. Tengok tuan-tuan, mukmin sifat dia kalau boleh azab ni turun la tu juga. Manakala orang kafir, kata ahli tafsir, kalau boleh azab yang diturunkan kepada mereka disegerakan. Maka Allah kata, saurikum ayati fala tasta'jilun. Aku akan perlihatkan kepada kamu kebesaran atau azabku, maka janganlah kamu minta ia disegerakan. Surah Al-Anbiya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi tuan-tuan, ajal, ain jim lam. Pasal kita bahas hadis ni, dia pendek ni, tapi menarik. Ajal. Ajal ni, Al-Imam Mujahid rahimahullah, satu ahli tafsir, dia meriwayatkan, ketika Allah meniupkan roh pada kejadian manusia yang pertama. Siapa dia? Adam. Allah tiupkan roh kali pertama ditiup itu mai awal daripada bahagian kepala. Tiup roh, bila roh sampai ke bahagian mata, Adam alaihi salam dalam riwayat Al-Imam Mujahid ini, dia sebut kepada Allah dan minta, wahai Rabb, segera jadikan kesempurnaanku sebelum terbenamnya matahari. Maksudnya, biarlah roh ini sempurna sampai ke tangan, sampai ke perut, sampai ke kaki. Biarlah cepat sebelum terbenam matahari.
Itu maksud dan riwayat daripada satu ulama tafsir. Satu lagi daripada Al-Imam As-Sudi rahimahullah. Dia habaq masa kejadian pertama roh, yakni Adam alaihi salam, bila Allah Ta'ala ni tiupkan roh sampai ke kepala, sampai ke bahagian mata, mata Adam alaihi salam ni sudah tengok buah-buahan yang ranum dalam syurga. Memang di syurga ni ialah jannah, taman. Bila roh sampai pada mata, sudah tengok buah-buahan yang begitu enak, ranum dan sedap. Bila sampai ke kerongkong, tuan-tuan, dalam riwayat daripada As-Sudi ni, dia lompat mau capai buah dan mau makan buah. Kemudian Allah cerita juga di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-11 perkataan ajal ni. Tuan-tuan tengok Al-Isra ayat yang ke-11. Allah kata wa kanal insanu ajula, dan manusia itu adalah ajula, sifat dia tergopoh gapah. Dua ni tuan-tuan, ajal ni, dua ni kejadian yang disebutkan oleh dua ahli tafsir ni, katanya lebih kuat. Adam alaihi salam pak kita sendiri ni, kalau boleh kesempurnaan kejadian dia tu segera. Maka memang benarlah Allah Ta'ala sebut di dalam ayat Al-Anbiya dan juga ayat di dalam Al-Isra, memang Allah Ta'ala jadikan manusia ni adalah sifat dia dengan sifat ajal, terburu-buru. Baik, sifat ni ada pada diri kita. Sama ada terburunya kita itu cenderung kepada apa? Boleh jadi terburunya dia itu cenderung kepada nak pandai. Kalau dia belajar satu-satu, kalau boleh lalatu juga nak tahu, kemahiran ke ilmu. Boleh jadi kecenderungan terburu-buru dia tu kepada satu benda-benda yang lain lah. Tapi kecenderungan terburu ni mesti ada pada setiap orang. Nampak tak tuan-tuan? Baik. Cumanya tuan-tuan, ada tak contoh-contoh yang lain yang Nabi sebut terburu-buru yang sifat dia tercela? Ada tak? Banyak. Kira malam ni saya nak sebut 2 ataupun 3 sifat tersebut, dan mudah-mudahan kita dapat jauhkan daripada hidup kita. Pertama, sifat yang tercela pada terburu-buru ni ialah kita kalau boleh mau doa ni cepat Allah mustajab dan kabulkan. Kita doa maghrib tadi, kalau boleh isyak ni mustajab langsung. Dan tuan-tuan, pasal apa kadang-kadang Allah tangguh doa kita? Antara pasal ialah Allah Ta'ala suka dengar rintihan kita. Kita bangun, kita doa, dan Allah suka. Dan doa ni dia kena nafas yang panjang. Maksudnya doa ni jangan dengan sekali tak dapat kita putus asa. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi habaq la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad' bi ismin aw qati'atir rahimin ma lam yasta'jil. Sentiasalah satu hamba itu mustajab doa dia, selagi mana ada 3 benda. Nabi habaq Allah akan memberikan kemustajaban doa selagi mana ada 3 benda. Pertama, malam yada'i bi ismin, selagi mana dia tinggalkan dosa. Jika satu hamba tinggalkan dosa, maka ketahuilah Allah akan mustajabkan doa.
Mustahil kita tinggal dosa, ustaz. Oi, kita ni manusia. Bila buat dosa, segera kita istighfar. Wasari'u ila maghfiratin. Segera dia mendapatkan keampunan. Yang kedua, tuan-tuan, kata Nabi, au qati'atir rahmin. Doa ni akan Allah mustajab kalaulah dia dapat tinggalkan memutuskan silaturrahim. Kalau dia dapat tinggal yang tu, Allah akan mustajabkan doa. Silaturrahim maksudnya ialah kita menghubungkan kerabat kita. Abang kita, adik-beradik kita, pak saudara kita. Kita tak potong silaturrahim atau memutuskan silaturrahim. Kata Nabi lagi, malam yastajil, selama mana doa tu akan mustajab, selagi mana hamba tu tak terburu-buru mau doa ni mustajab. Tapi masa doa, kita mestilah muqinan, yakin doa ni mustajab. Tetapi jangan sampai terburu-buru mengharap Allah Ta'ala bagi la tu juga. Dan kata Nabi lagi, qila ya Rasulullah mal isti'jal. Kata sahabah, ya Rasulullah, apa dia terburu-buru dalam doa ni? Qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi habaq sebagai jawapan, yaqulu qad da'autu. Satu orang dia kata, aku dah doa dah, Allah tak bagi. Qad da'autu, aku doa dah, Allah tak bagi. Falam ara yustajibu li, aku tak nampak pun Allah nak mustajabkan doaku. Fayastaghfiru inda zalik wa yad'u du'a. Kemudian dikata tak guna doa ni, lalu dia tinggalkan doa. Maka itulah termasuk orang yang terburu-buru dalam doa. Pasal apa hantar doa? Aku doa lama, Allah tak bagi pun. Tak payah, biar pi macam mana nak jadi. Tuan-tuan, ini termasuk terburu-buru di dalam doa. Itu pertama. Dan ia berlaku di kalangan kita, bahkan ia berlaku juga dalam diri kita. Manakala yang kedua, contoh yang kedua, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, yang ni juga selalu berlaku. Kita ni, bila dengar saja azan, kita bingkai bangun, kita bersiap untuk solat. Bagus. Dan dia bersiap nak ke masjid. Tapi saat dia dengar iqamah, Allahu Akbar. Saya ni baru nak tutup aircon kereta, baru tutup switch kereta, buka pintu kereta, saya berlari ke saf. Itu adalah terburu-buru yang dicela oleh agama. Kita mempercepatkan langkah ni supaya dapat saf dan dapat takbir dengan imam dengan hasrat tak juga masbuk. Itu juga adalah terburu-buru yang dicela. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Muslim, iza suwiba lis-salah fala ya'tuha wa fala ta'tuha wa antum tas'auna wa atuha wa alaikumus sakinah. Apabila dilaungkan iqamah, fala ta'tuha wa antum tas'au, janganlah kamu datangi tempat solat itu dalam keadaan kamu tergesa berlari. Pasal apa Nabi tak bagi berlari ni? Supaya kita tak semput bila mana berada di saf. Kena pula dia ada masalah paru-paru, tuan-tuan. Kena pula dia ada masalah jantung. Kita anggap benda ni bagus, sebenarnya ia tercela. Jadi macam mana kaedah nak datangi saf? Kata Nabi, wa atuha wa alaikumus sakinah, datang dalam keadaan kamu bertenang. Maksudnya kalau kita kena masbuk pun tak apalah, kita bangkit untuk banyak satu rakaat atau dua rakaat yang kita tertinggal. Tapi hendaklah mendatangi dalam keadaan kita bertenang. Tapi kalau dah saja-saja aku tunggu iqamah hayya 'alas solah, barulah aku bangun daripada rumah, yang tu tak jadi. Cuma tuan-tuan, daripada sudut fiqh, masa mana kita nak bangun bila dengar muazzin kumandangkan iqamah? Allahu Akbar, Allahu Akbar kah? Ataupun qad qamatis solah kah?
ataupun sampai ayat terakhir daripada iqamah? Yang mana? Pelbagai pandangan di kalangan ulama. Ada yang kata bila saat muazzin kata Allahu Akbar, dia kena bangun dan meluru ke saf. Ada yang kata qad qamatis salah, barulah dia bangun meluru ke saf. Ada yang kata setelah habisnya muazzin mengumandangkan iqamah, barulah dia pergi ke saf. Apapun tuan-tuan mengikut kesesuaian. Kalau dia sedang solat sunat dan muazzin telah kumandangkan iqamah, dia kena tinggalkan solat sunat itu dan dia kena bersegera duduk di saf. Allah, Ustaz, saya dah duduk tahiyat akhir solat sunat, Ustaz, habiskan tak mengapa, dan kemudian bersegera. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan, ni contoh antara terburu-buru yang dicela dalam agama. Kata para ulama, jangan tadlil, tafsir dan takfir. Jangan mudah-mudah kita menyesatkan satu orang. Kemudian tasfik ataupun kita memfasikkan satu-satu orang. Ataupun takfir ataupun mengkafirkan satu-satu orang. Pasal apa Nabi larang ni? Nabi kata, ayyuma rajulun qala li akhihi ya kafir. Satu lelaki dah sembang, dia kata, weh, kafir. Padahal yang dia kata ni, kawan dia yang main masjid, yang solat, bayar zakat, pi umrah, pi haji. Tapi saja, weh, kafir. Weh, fasik. Kenapa hang panggil aku macam tu? Hang kata hang nak belanja aku, hang tak belanja aku. Kafir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi habaq apa? Ini amaran Nabi. Nabi kata, faqad ba'a biha ahadahuma. Kafir yang dia sebut itu akan pi kepada dia atau orang yang dia sebut. Kalaulah orang yang dia sebut itu di sisi Allah tidak kafir, kafir itu akan mai pada diri dia. Maka dia akan jawab di hadapan Allah, pasal apa hang sebut kafir ni pada orang yang dia terang-terang telah Muslim mengucap dua kalimah syahadah. Maka sebab itu tuan-tuan, tiga sifat terburu-buru ni antaranya adalah sifat yang mesti dijauhkan dan ia adalah yang tercela. Dan mudah-mudahan kita terselamat. Apa ubat dia? Kata Nabi ada dua ubat dia. Pertama kata Nabi ialah al-hilm. Hilm ni apa? Al-hilm ni ialah tenang. Dia kena pupuk tenang. Satu orang yang panas baran, dia kena pupuk supaya bertenang. Yang kedua ialah as-sabr. As-sabr maksudnya sabar. Dua benda ni ialah ubat yang paling baik sebab ia melibatkan sikap dan sifat. Sifat dalam diri kemudian diterjemahkan dengan sikap. Maka sifat nak mengubatinya, dia kena ada hilm. Maksudnya tenang, lunak, lembut. Dan yang kedua sabr, ialah sabar. Mudah-mudahan saya, tuan-tuan, dan kita yang tak lepas daripada sifat terburu-buru ini, Allah akan ubati dengan dua sifat ini insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebagaimana tuan-tuan, saya tak setuju kalau satu orang kata elok dia ni kena COVID, doa bagi elok Saya tak setuju. Merentas pegangan apa juga, sama ada ideologi dia, pandangan dia. Adab satu Muslim bila satu orang kena musibah, Muslim yang baik, dia tadah tangan, ya Allah, ampunkan dosa dia, berilah kesihatan kepada dia. Tak boleh kita doakan satu orang, lagi kena, lagi bagus dia kena COVID ni, mati lagi bagus. Allahu Akbar. Dia jauh daripada adab seorang Muslim yang baik. Saya dulu ada tuan-tuan, mai kena COVID ni 300,000 orang pun tak apa kat Malaysia ni. Allahu Akbar. Sekali doa mustajab macam mana? Tan Sri, pengarah KKM kata, kalau angka ni tidak dibendung, kemungkinan sampai ujung tahun angka baru positif COVID 4,500. Wal-iyadhu billahi min zalik. Kita minta Allah lindungi. Sebab itu tuan-tuan, bila doa jangan wulu.
Ni, kalau boleh bagi pada orang kapiak-kapiak. Iyalah, kalau kena kapiak, kita pun duduk sekali sekeliling jiran. Kita ada kapiak. Macam mana dia kena, kita barangkali boleh kena. Sebab tu kita doa, ya Allah, sembuhkan semua orang yang disakiti, yang terkena penyakit ni, dan lindungi kami. Pertama, sembuhkan orang yang dimusibah dengan penyakit ni, dan kita Allah lindungi. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan yang nak dapatkan jus durian Belanda yang lama terputus, boleh dapatkan saat lagi lepas insya-Allah harga dia sama. Assalamualaikum.